Okay guys, what's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Okay, cerita pasal bantuan ni, okay, mungkin ada pertanyaan daripada korang sendirilah sebagai subscriber channel Saja Sembang. Okay, yang mana mengatakan ada tak bantuan-bantuan lagi lah? Sebab apa? Mungkin ini persoalan-persoalan yang bakal korang timbulkan. Okay, tapi sebelum bajet 2022 nanti, okay, mungkin korang akan jangka dah. Lagi-lagi lah kita dah dapat pengumuman rasmi daripada Perdana Menteri sendiri yang mengatakan border pun dah dibuka. Maksudnya korang boleh rentas negeri, rentas negara pun boleh. So maksudnya di sini bantuan tunai. Okey, yang mana dah diumumkan melalui laporan laksana 70. Itu adalah merupakan kenyataan Tengku Zafrul sendiri yang memaklumkan sehingga hujung tahun bantuan tunai yang ada, okey, baki iaitu BKC. Dan ada satu lagi bantuan kehilangan pendapatan. Namun begitu, masih terdapat bantuan tunai lain, iaitu bantuan khas COVID-19 BKC dan bantuan kehilangan pendapatan BKP yang akan disalurkan kepada mereka yang layak pada Oktober hinggalah Disember 2021. Kesemua bantuan tunai yang diperuntukkan oleh kerajaan sehingga hujung tahun adalah bernilai 17.1 bilion ringgit dan dijangka akan memanfaatkan 10 juta penerima. Dan juga dia ada maklumkan tentang program perlindungan tenang, iaitu berkaitan dengan insurans ataupun takaful lah. Bantuan untuk rakyat tidak terhenti di situ. Voucher perlindungan tenang, ini khas buat golongan B40, dapat mengurangkan beban golongan B40 jika ada perkara yang tidak diingini berlaku. Melalui program voucher perlindungan tenang ini, setiap penerima bantuan B40 akan diberi voucher bernilai RM50 sebagai bantuan kewangan untuk membeli produk perlindungan tenang termasuk takaful hayat dan kemalangan diri. So jika korang nak tahu lebih lanjut tentang program perlindungan tenang ini khusus bagi korang golongan B40, aku ada sediakan linknya dekat ruang kat atas ni. So korang boleh klik saja ataupun korang boleh pergi saja link yang aku ada sediakan di ruang description di bawah. Okay, so cerita pasal ada tak bantuan lagi. Okay, selain apa yang dimaklumkan melalui laporan laksana 70 itu adalah paling terbaru, Tengku Zafrul ada memberi hint bantuan tunai yang sedia ada ini hanya short term sahaja. Tetapi for long term adalah peluang pekerjaan. Untuk membantu rakyat, salah satu elemen yang kita beri tumpuan ialah penciptaan pekerjaan. Baru-baru ini, Majlis Pekerjaan Negara telah membentangkan beberapa pencapaian yang merangsangkan berkenaan sektor pekerjaan negara. Antara pencapaian tersebut adalah pertama, penempatan pekerjaan buat lebih 376,000 pencari kerja setakat 10 September 2021, melebihi jumlah sasaran yang ditetapkan setakat bulan September. Kedua, mewujudkan lebih 97,000 peluang pekerjaan baru menerusi pelaburan dalam negara, dengan 76% daripadanya adalah dalam kategori mahir dan separuh mahir. Penciptaan dan penempatan pekerjaan adalah langkah yang lebih baik dari segi jangka panjang untuk kebajikan rakyat. Bantuan tunai sahaja hanya langkah jangka pendek. Tapi bila kita wujudkan, pekerjaan ini diwujudkan, maka rakyat dapat menyara kehidupan keluarga mereka tanpa perlu bergantung harap kepada bantuan kerajaan. Bak kata pepatah, bila anda beri seseorang ikan, maka anda memberinya makan untuk satu hari. Tetapi bila anda ajar seseorang itu memancing, maka anda akan memberinya makan seumur hidup. Kalau kita tengok dekat Facebook page Tengku Zafrul, dia banyak membabitkan isu-isu pasal peluang-peluang pekerjaan. Sebab tu dia meeting, dia sediakan dia punya bajet 2022 tu dengan orang-orang tertentu. Okey, semuanya lebih dan menjerumus kepada orang kata peluang pekerjaan dan bukannya berkait dengan isu bantuan-bantuan lagi dah. Okey. Dan juga mungkin ada di antara korang menanyakan tentang 10K one off. Okey, KSP. Adakah ini akan
ada ataupun wujud ke tidak. Okey, so ini bergantung kepada situasi, okey, berlakunya bajet 2022. Okey, setelah mana yang diumumkan oleh Dr. Ashraf sendiri, dia ada bagi tahu dekat Perdana Menteri, macam mana ni, contoh kan. Okey, dia kata jangan risau, kita tunggu. Dia dah maklumkan kepada Tengku Zafrul. Okey, so tunggu daripada pengumuman bajet 2022 nanti. Okey, isu letak tepi pasal KWSP. Dan juga pasal BPR. Okey, untuk sedia maklum kan, kita tahulah BPR ni asalnya daripada BSH dan BSH asalnya daripada BRIM. So, benda ini keep berterusan. Tetapi cumanya sekarang ni isunya memang ini akan berterusan, tetapi bagaimana pula dengan amount tu? Adakah amount tu akan dinaikkan ataupun amount tu tetap kekal ataupun diturunkan? Itu kita tidak tahu. Tetapi BPR ini kepada golongan-golongan yang seperti mana yang kita sudah tahu. Okey, golongan B40 khususnya. Dan pendapat aku, bajet 2022 ini, aku tak jangka benda ini akan lebih kepada bantuan seperti bantuan tunai. Okey, dia akan fokuskan kepada peluang pekerjaan dan ada juga kata bantuan-bantuan tertentu, tetapi bantuan-bantuan yang sedia ada sahaja. Okey, maybe ada penambahbaikan mungkin dari segi pembiayaan. Okey, lagi-lagilah macam korang yang ada berniaga sendiri ataupun kategori-kategori macam ni, kemudahan pembiayaan tu mungkin akan diperluaskan oleh kerajaan. Dan kalau kita tengok paparan ini melalui laporan Laksana 70 yang mana Tengku Zafrul menumpukan bajet 2022 lebih kepada pemulihan, lepas itu pembinaan semula daya tahan negara, ini lebih kepada ekonomi, okey, dan juga pemangkin pembaharuan. So sedikit sebanyak celoteh aku daripada episod kali ini. So diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat tentang perkara ini. So bagi korang yang belum subscribe ke channel Salam Sembang, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Aku Faizwan. Assalamualaikum.